Yang macam ni biasa expired lambat. Nah, macam ni 2024. Kita nak top up barang bukannya top up sekaligus kan. Macam sarden ni pun expired lambat juga. 2024. Jadi kalau tiap-tiap bulan top up sikit nanti banyak lah. Ni 2023. Jadi kita ada masa lah untuk yang mana expired cepat kita ke depankan, yang mana expired lambat kita ke belakangkan stok kita. Jadi macam tu lah. So kalau ada apa-apa nanti kita dah standby kan. Jadi macam ni lah cara simpan barang. Macam rempah-rempah ni tadi tengok 2023. Kicap pun selalu makan kan. Ni pun expired lambat juga 2023. Okey lah. Baked bean ni pun okey juga. 7/9 2024. Lagilah berbaloi nak simpan kan. Tapi macam aku ni selalu pergi camping ke apa, jadi aku akan selalu gunalah stok-stok aku. Akan keluar masuk lah. Jadi hampir setiap bulan aku akan top up barang. Ni beef curry adabi ni. Nampak sedap. 8, 11, 23. Ni rendang daging 2023. Chicken soup pun 2023. Boleh lah buat tambah-tambah. Ambil 3 ni. Bagusnya makanan dalam tin ni, dia tahan lama kan. So expired date dia pun lambat. Aku pernah terbaca yang orang tu dia simpan dia punya sardin. Sardin dia dah expired dalam 8 tahun dah expired. Dia try buka, dia kata. Dia tengah bayangkan dia dalam situasi survival dan dia makan sardin yang dah 8 tahun ni expired. Lepas tu dia cakap cuma tulang-tulang dalam tu je yang hancur, tapi daging ikan tu still okey lagi, rasa tak lari, dia kata. Jadi bagi aku, kita kadang-kadang bila kita menyimpan tu, kita bergantung pada situasi kita juga. Kalau yang macam ni 2024 baru expired. Macam aku ni jarang makan makanan dalam tin sebenarnya. Sebab kita memang jenis masak-masak barang-barang basah biasa kan. Jadi apa benda yang ada ni untuk kecemasan lah. Tapi andai kata dah sampai masa ke nanti aku sedekah ke, masak ke, lebih kurang macam tu lah. Aku akan masak lah. Mungkin masa tu, masa sampai date dia aku akan masak. Macam tu lah. Tapi kalau macam sardin ni, biasanya akan masak lah. Sebulan tu mesti ada masak juga sardin ni. Jenis kacang panggang ni pun. Sebab aku pun ada pergi camping kan. Jadi of course lah aku akan ada masak jugalah benda-benda yang macam ni. Sebab biasa benda-benda macam ni dia lagi sedap kalau makan masa situasi dalam dalam hutan, tepi sungai. Jadi ini barang-barang untuk yang aku simpan lah. Jenis-jenis makanan yang aku simpan. So tak adalah aku beli semua sekaligus kan. Top up lah, tiap-tiap bulan top up, tukar. Sebab aku ni kalau makan pun 2 orang je makan. Jadi keperluan tu nak kata sekurang-kurangnya aku ada bekalan untuk setahun 2 tahun lah, macam tu. Stok Maggi ke apa ke memang kena ada lah. Dan termasuk juga spaghetti ni. Spaghetti ni lambat juga expired dia. Ni aku tak sempat lagi nak simpan. Top up tadi beli kan. Contoh kalau macam ni pun aku tak pernah makan pun benda ni. Bila expired ni? 2024. Aku tak pernah makan pun daging ni.
Korang pernah makan ke benda ni? Aku sekadar simpan je lah. Macam sotong ni pun jarang. Tak pernah aku makan. Pernah sekali. Sekali lah. Dah ada besar ni. Sekali lah aku pernah makan ni. Sekali, 2 kali gitu kot. Sebab tak jarang lah makan makanan lentil dekat rumah. Tapi ini apa yang aku standby untuk kecemasan. Sebab kita tak tahu kan bila kecemasan dalam keadaan yang macam mana. Walaupun kita rasa selesa duduk kat Malaysia ni, yang kita dengar banjir saja. Tapi kita tak tahu, kita tak jangka benda tu apa-apa yang akan jadi. Contoh macam PKP lepas. Macam PKP lepas, aku berbulan tau tak pergi mana-mana. Contoh kalau aku nak barang basah pun aku order melalui Rana. Jadi korang faham kan keadaan aku macam mana waktu tu. Aku memang tak keluar, tak pergi pasar, tak pergi mana lah. Memang aku habiskan stok apa yang ada je dekat rumah. Macam tu lah. Jadi pada masa yang sama aku simpan juga barang-barang ni lah untuk apa-apa persediaan lah, ya. Daripada hand plus ke apa, ada alcohol swab, sanitizer, ada spray luka ke apa, vitamin C apa semua. Aku akan selalu check lah tiap-tiap bulan. Sebab apa? Kita tak tahu kan apa yang akan jadi akan datang. Sebab tu kita kena prepping. Sebab tu kita kena sentiasa bersedia dalam apa jua keadaan. Jadi kalau korang terfikir-fikir nak simpan apa kat rumah, jangan teragak-ragak lagi lah, ya, untuk prepping. Walaupun kita duduk kat Malaysia, kita kena jangka, kena selalu macam okey, terfikir mungkin benda ni akan berlaku, mungkin juga tidak akan berlaku. Tapi andai kata berlaku, apa yang perlu aku buat? Apa yang perlu aku buat? Betul tak? Contoh apa-apa yang jadi macam sebelum ni. Macam yang terjadi sebelum ni. Orang tu dia ada kat rumah. Dia selamat kat rumah tapi tak ada bekalan makanan. Kan? So bila seorang wakil daripada rumah tu keluar nak cari makanan, dia tenggelam dalam air. Sebab dia tak sangka kot. Dia ni benda-benda ni kita belajar. So bila air dah naik, dah sampai kepala, dah sampai tu paras tu, kita belajar berenang macam mana pun. Kadang-kadang kita tak tahu kat bawah tu apa. Tiba-tiba longkang, kita terus masuk ke dalam, kita dah tak boleh berupaya ke atas. Jadi benda-benda macam tu kita tak nak. Lagipun kita jangan expect benda ni kita menyimpan hanya sekadar sebab banjir saja. Sebab kita tak tahu, mungkin kemungkinan ada gempa bumi ke, perang yang akan berlaku ke. Kita tak tahu benda-benda macam tu tau. Jadi kita kena selalu jangka benda buruk akan berlaku. Dan kita kena bersedia untuk keluarga kita. Kita kena fikir nak bagi makan anak-anak kita, tekak kita, perut kita. Dan sampai satu masa nanti kita kena rasa macam mana kita cuma pentingkan diri kita dan keluarga saja. Kita tak boleh nak fikirkan tentang orang lain, kita tak boleh nak fikirkan jiran kita. Sebab tu memang kita kena tak berhati perut. Sebab kita bekalan kita cukup-cukup untuk keluarga kita je. Tak sangka kan, kita mungkin pada masa tu kita tak sangka kita akan jadi kedekut macam tu. Sedangkan selama ni kita pemurah dengan orang lain. Tapi disebabkan kita dah bersedia, kita dah belajar prepping, kita dah belajar bersedia, kita dah simpan bekalan untuk keluarga kita, kita cukup, kita survive kat rumah macam tu lah. Contoh kalau dalam keadaan memang kita terpaksa duduk dalam rumah. Tapi dengar ni sebaik-baiknya kalau rumah kita lah paling selamat sebenarnya. Macam mana kita nak pertahankan rumah kita daripada orang cari kita ke apa ke, orang meminta-mintakan kita. Mungkin waktu tu kita terpaksa berlakon yang kita pun tak ada bekalan dan duduk diam-diam je dalam rumah kita. Mungkin waktu tu kita kekenyangan lah, kita cukup-cukup makan macam tu lah untuk keluarga kita. Kita tak tahu kita tak jangka benda sesuatu berlaku tu sepanjang mana, selama mana. Mungkin yang selama ni kita tengok 2-3 hari, lepas tu ada orang bagi bantuan. Contoh kalau kena kat kita tu, mungkin per bulan baru-baru settle, mungkin setahun 2 tahun kita terpaksa survive dekat rumah. Kita tak tahu kan. Jadi korang kena belajar prepping. Sebenarnya prepping ni, bab prepping ni, orang putih tu kalau korang tengok channel dia orang, dah banyak dah tau. Banyak sangat dia orang dah sentiasa bersedia dah. Kau type je prepping, mesti
jumpa lah macam-macam jenis lah diorang tu simpan bekalan makanan apa benda. Apa yang aku tunjuk korang ni sikit je. Jadi itulah sampai satu masa nanti korang akan faham. Belajar sikit-sikit dulu, nanti korang akan faham. So korang akan top up sikit-sikit nanti korang akan faham. Okay? Sampai sini saja perkongsian aku untuk setakat ni. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe, share dan like. Okay? Komen jika suka. Bye-bye.